Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kami ingin menceritakan mengenai seorang tokoh, iaitu Habib Hassan bin Ahmad Al-Attas. Beliau merupakan tokoh sepanjang zaman. Baik, saya Muhammad bin Zuddin bin Nazaruddin serta kawan saya Muhammad Faiz bin Juwahir dan Muhammad Ishraf Najihan bin Abdul Rahman. Baik, isi kandungan yang terdapat dalam slide kami adalah pendahuluan, biodata tokoh, sumbangan, amalan peribadi, kata-kata hikmah dan kesimpulan. Baik, pendahuluan. Ketika Habib Hassan Al-Attas terlibat dalam urusan perdagangan dari Pahang ke Singapura, beliau telah banyak berurusan dengan ahli-ahli perniagaan yang menjalankan urusan perniagaan antarabangsa, juga dengan ketua-ketua masyarakat, terutama dari kalangan orang-orang Arab dari keluarga Al-Sagaf, Al-Kaf, Al-Junid dan lain-lain. Hal ini menyebabkan berlakunya hubungan yang baik antara mereka semua. Dari perhubungan antara Pahang dengan Singapura, Habib Hassan Al-Attas berpeluang membuat hubungan dengan raja-raja di semenanjung tanah Melayu, terutama sekali dengan almarhum Sultan Abu Bakar Johor. Dengan galakan almarhum Sultan Abu Bakar Johor dan kemudian almarhum Sultan Ibrahim, Habib Hassan telah membuat beberapa lawatan ke negeri Johor, khasnya di Johor Bahru dan Muar. Hasilnya, beliau telah membuka ladang cengkeh dan ladang kopi di Muar. Ketika di Muar, beliau telah dikurniakan seorang putera, iaitu Syed Muhammad Al-Attas pada tahun 1880. Kemudian, beliau telah berpindah ke Johor Bahru dan mendirikan rumahnya yang pertama di Bukit Timbalan. Ketika di Johor Bahru, beliau dikurniakan putera bongsu, iaitu Syed Salim Al-Attas. Beliau seorang alim dan ahli dakwah yang terkenal serta berkaliber. Habib Hassan Al-Attas telah mengambil peranan utama dalam memajukan Johor Bahru dengan menjalankan dua peranan utama, iaitu peranan dalam bidang ekonomi dan bidang dakwah. Ketika hayatnya masih ada, beliau banyak mewakafkan hartanya di jalan kebaikan, dan setelah beliau wafat, baki-baki tanah yang ada telah diwarisi oleh warisnya masih hidup. Kemudian, waris Habib Hassan menyerahkan harta warisan pusaka Habib Hassan kepada kerajaan negeri Pahang pada tahun-tahun berikutnya setelah semenanjung tanah Melayu merdeka. Seterusnya berkaitan biodata Habib Hassan Al-Attas. Nama beliau Sayyid Hassan bin Ahmad bin Zin Al-Attas. Tahun lahir beliau adalah 1832. Tempat lahir beliau Kampung Maulana. Tahun kematian beliau 1932. Gelaran yang beliau dapat ketika beliau hidup adalah pendakwah, ulama dan ahli perniagaan. Isteri beliau merupakan anak kepada Sultan Pahang dan beliau mempunyai sebuah kitab, iaitu Ratib Al-Attas. Beliau dipengaruhi di kalangan orang Cina. Madrasah yang ditubuhkan di Johor adalah Madrasah Al-Attas. Syarikat percetakan Muta'abaah Al-Attas, Al-Attas Press. Dan kawan rapat beliau adalah Sultan Johor, iaitu Sultan Abu Bakar, dan beliau telah menerima anugerah pangkat darjat kerabat DK Johor. Seterusnya berkaitan fokus bidang. Daripada segi ekonomi, Habib Hassan telah mendirikan kedai-kedai perniagaan. Pada 1910, Habib Hassan telah menyerahkan rumah dan kawasan Bukit Timbalan kepada kerajaan. Beliau membuka perkebunan dan perdagangan dengan modal yang besar. Seterusnya, beliau membuka tanah-tanah di pinggir Johor Bahru untuk dijadikan ladang. Dan seterusnya, beliau juga mempunyai perniagaan, perlumbungan biji timah, perusahaan kayu dan percetakan. Dari segi dakwah dan kebajikan, beliau mengorbankan kekayaan untuk urusan dakwah serta kebajikan anak negeri. Beliau telah mewujudkan Madrasah Al-Attas, merupakan pusat pengajian tinggi pertama agama Islam yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pantar di negara ini. Dan beliau tersebut telah berjaya melahirkan ribuan pelajar-pelajar yang hebat. Menerusi Muta'abah Al-Attas, Habib Hassan dapat memimpin dan menonjolkan penulis-penulis serta pengarang dari kalangan orang Islam. Sekian, itu sahaja pada saya dan akan diteruskan oleh Muhammad Faiz bin Juwahir. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sumbangan Habib Hassan Al-Attas. Yang pertama, beliau banyak membuat kebajikan kepada rakyat dan masyarakat di sana.
Kedua, beliau dikenali sebagai seorang ulama, pendakwah dan juga ahli perniagaan yang telah banyak menabur jasa. Yang ketiga, sebagai seorang ahli perniagaan, Habib Hassan membeli dan menjual biji timah dan emas. Yang keempat, dalam masa yang sama beliau juga membawa masuk pekerja-pekerja dari Singapura untuk mengusahakan lombong tersebut. Yang kelima, pada tahun 1860 beliau telah membiayai sebuah sekolah pondok yang telah diasaskan oleh seorang lagi ulama besar Pahang, iaitu Tuan Guru Haji Usman bin Seni. Sistem pengajian sekolah ini berubah dari pondok kepada madrasah. Yang keenam, sekolah ini lalu diberi nama Madrasatul Arabiah Al-Atos di Kampung Ketapang, Pekan. Mata pelajaran yang diajar di sekolah ini ialah bahasa Arab, ilmu hisab, tawarik atau sejarah, ilmu alam iaitu geografi, di samping pengetahuan agama Islam yang menjadi asas pengajian. Yang ketujuh, sekolah ini mendapat sambutan semua golongan masyarakat termasuk golongan istana. Sekolah ini kekal hingga sekarang dan kini ditadbirkan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Yang ke-8, beliau telah menumbuhkan dua institusi penting bagi memastikan legasi pendidikan Islam yang tersusun dapat diwarisi di bumi Johor Darut Ta'zim. Sebuah madrasah peringkat rendah aliran Arab dan Melayu didirikan pada tahun 1913 di Bukit Timbalan, dan sebuah lagi bertaraf menengah iaitu Kuliah Al-Atos pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau dilantik mengetuai rombongan ulama Asia Tenggara menghadiri Muktamar Islam Sedunia di Mesir. Yang ke-10, Habib Hassan dikatakan ada menumbuhkan sebuah syarikat percetakan yang dikenali dengan nama Mutaba'ah Al-Atos, iaitu Al-Atos Press. Syarikat percetakan ini bergiat di Johor pada kira-kira tahun 1927. Beliau mendirikan kedai-kedai perniagaan di pusat-pusat bandar Johor Bahru, iaitu sepanjang perjalanan Ibrahim, Jalan Dobi, Jalan Terus, Jalan Sengit dan lain-lain, Jalan Seget dan lain-lain. Sehingga dalam tahun 20 lebih daripada separuh rumah-rumah kedai di pusat bandar Johor Bahru dipunyai oleh almarhum Habib Hassan. Beliau telah berusaha membuka perkebunan dan perladangan dengan mengeluarkan modal yang bukan sedikit. Beliau telah membuka tanah-tanah di pinggir Johor Bahru untuk dijadikan ladang getah, kebun kelapa dan lain-lain. Selanjutnya, di satu waktu, tanah ladang dan kebun Habib Hassan di Johor Bahru sahaja mencapai lebih 2,000 ekar, termasuk kawasan-kawasan yang sekarang kawasan perumahan dan perkampungan dalam Majlis Perbandaraan Johor Bahru yang dikenali sebagai Sentry Garden, Kampung Wadi Hassan, Kampung Ngiheng, Lorong 3, kawasan sekolah SIGS, tanah perkuburan Cina dan lain-lain di Hulu Air Molek, Saujana, iaitu kediaman YB Menteri Besar Johor, Kampung Tarum dan sebahagiannya dari Kampung Kubur. Di atas segala jasa dan pengorbanan beliau itu, maka beliau telah dianugerahkan pangkat darjah kerabat, iaitu DK Johor oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1932. Okey, poin seterusnya iaitu amalan peribadi. Habib Hassan telah mencetak dan mengamalkan Khatib Al-Atas yang merupakan himpunan zikir, ayat-ayat Al-Quran dan doa yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas yang sangat terkenal dengan pelbagai fadilat dan hikmah. Keutamaan Khatib ini bagi mereka yang tetap mengamalkannya adalah dipanjangkan umur, mendapatkan husnul khatimah, menjaga segala kepunyaannya di laut dan di bumi, dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Ia menjaga rumahnya dan 40 rumah-rumah jirannya dari kebakaran, kecurian dan terkena sihir. Mereka yang mengamalkannya akan diampunkan Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Bagi mereka yang terkena sihir dan membaca Khatib, insya-Allah diselamatkan Allah dengan berkat asma Allah, ayat-ayat Al-Quran dan amalan Nabi Muhammad SAW. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Ishraf Najihan bin Abdul Rahman, Kos Usuluddin SEM 3, ingin menerangkan tentang bahagian saya, iaitu kata-kata hikmah daripada Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas. Yang pertama, antara kata-kata hikmahnya ialah amal dan niat saleh akan menyebabkan timbulnya kewibawaan pada diri seseorang. Ia akan tampak beza dengan orang lain. Ucapannya didengar dan bermanfaat. Sebaliknya, amal dan niat buruk akan menyebabkan pelakunya diselimuti kegelapan. Yang kedua, pelajarilah ilmu. Tanamkan dalam hati niat untuk mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan semua yang hilang dari kalian. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak akan meninggalkanmu di dunia maupun di akhirat. Ilmu adalah alat. Meskipun ilmu itu baik, tapi hanyalah alat, bukan tujuan. Ilmu digunakan hanya untuk mencapai tujuan. Ilmu harus diiringi dengan adab, akhlak dan niat-niat yang saleh. Ilmu demikian inilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada makam-makam yang tinggi. Seterusnya, untuk pengakhiran, dari segi kesimpulan, jelaslah sebagaimana yang terbukti bahawa Habib Hasan ialah seorang ahli perancang pembangunan yang ulung dalam semua aspek. Seorang perancang moden seperti hari ini, hasil dari perancangannya yang berjiwa keagamaan bukan sahaja telah memberi kejayaan dalam bidang ekonomi, pembangunan dan kebajikan, tetapi telah membawa kesan dan manfaat yang begitu besar kepada Islam dan masyarakat Islam yang turun-temurun hingga hari ini. Harta wakaf dan khairat kebajikan beliau hingga ke hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dikelolakan oleh ahli-ahli warisnya yang memegang teraju, yang terdiri dari anak cucu beliau yang sentiasa memikirkan untuk meneruskan jasa dan bakti Habib Hasan kepada agama, bangsa dan negara. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share guys. #106